Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada harapandaily.com bertajuk Sanusi hina institusi kehakiman dan menghasut. Daripada harapandaily.com 17 Februari 2024. Berita penuh. Dakwaan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor bahawa ada pihak yang diternak supaya sistem perundangan Islam bertembung dengan perundangan sivil merupakan satu penghinaan kepada institusi kehakiman Malaysia dan bersamaan dengan perbuatan menghasut. Ini penghinaan kepada institusi kehakiman. Ia salah di bawah Seksyen 3 dan 4 Akta Hasutan. Mahkamah boleh mengarahkan pendaftar untuk membuat laporan polis terhadapnya, kata pengerusi kanun Dr. Zulkarnain Luqman ketika dihubungi oleh Harapan Daily. Beliau berkata demikian sebagai balasan kepada tuduhan Sanusi tersebut. Sebelum itu, Sanusi mendakwa bahawa hakim-hakim yang ada sekarang diternak selama berdekad-dekad untuk mewujudkan pertembungan di antara undang-undang sivil dan syariah. Perkara ini timbul ekoran keputusan Mahkamah Persekutuan yang memutuskan bahawa 16 peruntukan di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 2001 Kelantan adalah tidak sah selepas kes ini difailkan oleh Peguam Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid ke atas Kerajaan Kelantan. Zulkarnain yang juga merupakan seorang peguam turut berkata bahawa dakwaan Sanusi merupakan cetusan pandangan Presiden PAS Tun Abdul Hadi Awang yang dilantunkan semula. Ia lantunan semula apa yang Presiden PAS yang cakap, katanya dalam kenyataan itu. Pada 14 Februari lalu, Hadi Awang mendakwa negara-negara Islam kehilangan integriti dengan mengekalkan undang-undang penjajah. Katanya, kini muncul kalangan hakim yang bijak sini, bukan bijaksana, yang kepala dan akalnya dipengaruhi oleh tulisan warisan penjajah, kata Abdul Hadi dalam catatan minda Presiden PAS. Hadi berkata demikian tanpa merujuk kepada mana-mana kes khusus. Zulkarnain turut mempertahankan institusi kehakiman. Beliau berkata hakim-hakim diwatikahkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan mengangkat sumpah untuk mempertahankan perlembagaan seperti juga ahli parlimen. Mereka diberikan kuasa di bawah Akta Mahkamah Kehakiman 1964 untuk mentafsir pertikaian negeri dan persekutuan. Katanya lagi, mereka bukan lantikan bidang terjun. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sendiri mendapat latihan dari Universiti Malaya. Beliau turut menjelaskan bahawa pertembungan yang berlaku sekarang bukanlah pertembungan di antara golongan sekular dan liberal lawan Islam. Pertembungan ini adalah pertembungan kuasa gubalan DUN dan Parlimen, bukan sekular liberal lawan Islam, katanya dalam kenyataan tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin bacakan satu artikel yang memang pedas. Memang pedas, tapi perlu diketahui oleh rakyat Malaysia. Daripada sahabudin.com.net. Lihatlah rakyat Malaysia, inilah skandal paling terkutuk. Skandal paling terkutuk. Derma untuk Palestin pun tergamak di Sakau 17 Februari. Sahabudin Husin. Pendakwaan untuk kes pecah amanah dan tipu dan ubah wang haram
berjumlah 39.5 juta yang dikaitkan dengan Aman Palestin. Aman Palestin Berhad atau dikenali sebagai Aman Palestin mencuri tumpuan susulan keseluruhan 164 pertuduhan yang dihadapi oleh 3 tertuduh. Difahamkan 2 jam masa diambil untuk membaca semua pertuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur di hadapan Hakim Datuk Anita Harun. Selain pengerusi Aman Palestin, Abdullah Zaik Abdul Rahman 58 tahun dan CEO-nya Awang Sufian Awang Piut 52 tahun juga turut didakwa semalam adalah pengarah sebuah syarikat pelaburan Khairuddin Muhammad Ali 49 tahun. Bagaimanapun, kesemua mereka, ketiga-tiga tertuduh mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan itu dikemukakan. BH telah memperincikan pertuduhan yang dihadapi oleh ketiga-tiga tertuduh itu. 52 pertuduhan pecah amanah bagi kesalahan pecah amanah. Abdullah Zaik dan Awang Sufian masing-masing didakwa atas 52 pertuduhan sebagai pengarah Samudra Champa Sdn Berhad atau Samudra Champa yang diamanahkan dengan harta milik Aman Palestin, iaitu RM20.946.498.80. Mereka masing-masing didakwa telah melakukan kesalahan itu di Maybank Cawangan Bandar Baru Bangi di antara 12 Mac 2018 hingga 3 November 2023. Berikut adalah perinciannya. Jadi ada perincian yang sangat panjang. Oi, panjang betul. Gila ni. Anda boleh lihat itu nanti. Kemudian 19 pertuduhan, penipuan 39 juta dan pembelian emas 131 kg. Abdullah Zaik dan Awang Sufian didakwa secara bersama bagi 19 pertuduhan, iaitu dengan curangnya memperdayakan lembaga pemegang amanah Aman Palestin untuk menyerahkan wang 39.150.000 kepada syarikat yang sama. Ia bagi pembelian emas sedangkan harga pembeliannya lebih rendah, iaitu RM39.999.970, yang mana lembaga pemegang amanah Aman Palestin Berhad tidak akan menyerahkan wang jika tidak diperdayakan sedemikian oleh kedua-dua tertuduh. Kedua-dua lelaki terbabit didakwa telah melakukan kesalahan berkenaan di pejabat Aman Palestin di sekitar Seksyen 3 Bandar Baru Bangi di antara 24 September 2021 hingga 14 Julai 2023 mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dibaca bersama dengan Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 10 tahun, sebat dan denda. Kemudian telah diperincikan setiap perkara yang telah mereka lakukan, termasuk ini yang antara yang paling hebat pada 8 November 2022, 3 juta bagi pembelian emas seberat 10,000 gram, harga sebenar 2.562 juta saja. Tapi minta 3 juta. Kemudian lebih 12.8 juta ringgit Malaysia wang haram beli kereta dan hartanah. Abdullah Zaik dan Awang Sufian juga masing-masing berdepan dengan 19 pertuduhan lagi sebagai pengarah syarikat terbabit menggunakan hasil aktiviti haram, iaitu wang bernilai 12.833.772 ringgit 16 sen. Ia sebagai bayaran bagi pembelian sebuah rumah kedai, lot tanah, lot kedai, kilang pejabat berkembar dan sebuah kereta Toyota Velfire bagi pihak Samudra Champa. Kemudian ada perinciannya cukup panjang. Sementara itu, Khairuddin sebagai pengarah syarikat sama didakwa atas 3 tuduhan menggunakan hasil aktiviti haram membabitkan 6.038.016 ringgit 60 sen sebagai bayaran bagi pembelian lot kedai, rumah kedai dan kilang pejabat berkembar. Panjang nih. Okey, jadi anda boleh lihat ini di bharian.com.my dan ini juga telah diterbitkan semula di sabudin.com.net. Ini memang
Kalau ini memang betul, saya setuju. Saya setuju dengan title dia. Lihatlah rakyat Malaysia. Inilah skandal paling terkutuk. Derma untuk Palestin pun tergamak di Sakau. 17 Februari 2024. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.